Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Afrina binti Zulkarnain I19204073. Jadi pada hari ini saya dan tim saya sendiri akan menerangkan tentang tajuk berita palsu. Saya masuk kepada pengenalan berita palsu secara ringkas. Jadi, apa itu berita palsu? Jadi berita palsu ini merupakan sejenis kewartawanan kuning ataupun propaganda yang terdiri daripada penyebaran maklumat yang salah ataupun dipanggil sebagai uluk-uluk secara sengaja melalui media akhbar, media pengarang maupun media sosial dalam talian. Jadi berita palsu ini mereka siarkan untuk niat apa? Untuk niat mengamburi mata ramai, untuk mengaibkan pihak tertentu demi kepentingan kewangan dan politik sendiri. Seterusnya saya masuk kepada punca berlakunya penyebaran berita palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ashraf Yusran, nombor BT I19204074. Saya akan menerangkan berkenaan dengan sebab-sebab tersebarnya berita palsu. Yang pertama adalah emosi yang tak stabil. Bila emosi yang tak stabil ni, segala kebenaran tidak berpijak kepada fakta tetapi berpijak kepada emosi yang dialami. Maka oleh sebab itu segala perkara atau berita yang palsu pun dianggap sebagai benar. Kedua adalah ketagih kepada internet. Kata Dr. Maldi bin Ma'inah, beliau mengatakan bahawa seorang yang ketagih pada internet ni, dia boleh membuka ruang kepada menyebabkan tersebarnya berita palsu yang mana disebut sebagai jenayah cyber. Yang ketiga adalah perasaan cemas, yang mana orang yang mengalami perasaan cemas ni dia tidak dapat mengawal dia punya kitaran pemikiran dia. Jadi berita yang palsu datang, dia akan sebarkan supaya dia dapat menyelamatkan diri dia dan orang sekeliling dia. Empat adalah perasaan yang menjadi juara, yang mana orang-orang yang macam ni mereka kadang-kadang belum lumbuk untuk menyampaikan suatu berita. Kadang-kadang orang tak tahu pun berita tersebut adalah sahih ataupun tidak. Janji dia orang dapat jadi orang yang pertama menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat. Kelima adalah berkenaan dengan sifat acuh tak acuh. Sifat acuh tak acuh ni berkenaan dengan seseorang tu dia tak berminat untuk menyemak ataupun memeriksa sama ada berita tersebut sahih ataupun tidak sebelum mereka menyebarkan kepada masyarakat tentang berita tersebut. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan bin Abdul Aziz I19204075. Baiklah, saya akan menguraikan tentang ciri-ciri berita palsu. Antara ciri-ciri berita palsu yang pertama ialah penulisan yang buruk. Kebanyakan laman web berita atau artikel palsu mengandungi kesalahan ejaan dan tata bahasa. Ciri yang kedua ialah pengumpan klik. Elak daripada mengklik halaman yang mengandungi tajuk berita dengan kata-kata seperti hebat atau luar biasa atau imej-imej yang melampau yang menarik minat anda. Yang ketiga ialah foto yang buruk. Penulisan berhemah tidak akan menggunakan foto-foto yang tidak menarik ataupun buruk seperti foto orang yang sedang makan, sedang bersin untuk menyampaikan maksud mereka. Ciri yang keempat ialah penulisan yang tidak dikenali. Sesetengah artikel tidak menyatakan nama penulis bagi melindungi identiti mereka. Yang terakhir ialah video yang tular. Bukan semua video yang tular adalah palsu, tetapi kebanyakan video yang menjadi hangat di internet adalah mengelirukan. Video seperti ini disiarkan tanpa konteks penuhnya, mendorong ramai membuat kesilapan yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fathatul Farihin binti Ahmad, nombor I19304143. Saya akan menerangkan tentang audiens yang banyak menerima berita palsu. Yang pertama ialah warga emas. Warga emas mendapat ranking yang paling tinggi dan yang paling banyak dan menerima berita palsu kerana mereka tidak diperluaskan pengetahuan mereka tentang keburukan menerima berita palsu. Yang kedua ialah warga ibu bapa. Walaupun ada di antara mereka yang mengetahui tentang keburukan berita palsu, tetapi ada segelintir yang tidak mengetahui tentang keburukannya. Ada juga yang mengambil tidak indah tentang keburukan berita palsu. Antara media utama yang mereka sering menerima, mempercayai dan menyebarkan berita palsu adalah Facebook kerana kebanyakan daripada mereka mempunyai akaun Facebook. Yang terakhir ialah warga remaja. Kajian mendapati bahawa kurang daripada 5% remaja yang masih lagi mempercayai berita palsu kerana mereka lebih mempercayai kata-kata ahli keluarga, kata-kata rakan sebaya dan guru mereka. Sekian dari saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada sahabat saya tentang saluran yang mudah untuk mengeluarkan berita palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farhana binti Ahmad Zamani, nombor metrik I19204098. Pembentangan saya adalah saluran yang mudah untuk berita palsu. Terdapat banyak saluran di dunia ini yang diciptakan untuk berita palsu.
untuk mendapatkan maklumat di sosial media. Saluran di sosial media yang mudah penyebaran berita palsu adalah seperti contoh Facebook, Telegram, YouTube, Google dan sebagainya, termasuklah Instagram dan juga WhatsApp. Pada tujuan asal sosial media ini adalah untuk menyampaikan berita dengan cepat dan berkongsi cerita, tetapi segelintir masyarakat menyalahgunakan sosial media untuk penyebaran kebencian mereka dan berita-berita palsu. Nama saya Rafika Dwi Sabtu, Normometri I19304-07. Saya akan bentangkan tajuk kesan penyebaran berita palsu di media sosial. Kesan pertama, menjejaskan kekuatan ekonomi serta mengancam keselamatan negara kerana ia menjadi risiko global utama dunia. Kerana cara nak menangani berita palsu ini termasuklah penyiasatan rasmi, perundangan baharu dan juga program celik media serta penguatkuasaan. Kesan yang kedua, menimbulkan persalahfahaman dengan masyarakat kerana berita palsu hanya mengeluhkan, memanipulasikan dan mengapi-apikan perasaan rakyat. Yang ketiga, berfikiran negatif dan tidak berfikiran secara terbuka kerana adanya persepsi-persepsi palsu terhadap seseorang. Yang keempat, menimbulkan perasaan ketidaktentraman dalam diri. Mereka yang tidak bertanggungjawab dan memberi perspektif tidak tepat tentang perkara sebenar mengundang keresahan dan kebencian tanpa asal-usul periksa. Saya teruskan dengan pembentangan seterusnya, iaitu isu-isu penipuan yang menyebar luas. Nama saya Aina Amira binti Mota Afandi, Normometri I19204-093. Saya akan bercakap mengenai isu penipuan yang menyebar luas. Poin yang pertama, hanya internet di hujung jari lebih mudah untuk menyebarkan berita palsu. Ada sesetengah orang, mereka lebih suka untuk menyebarkan berita palsu daripada berbanding menyebarkan berita yang lebih bermanfaat. Seterusnya, terus sebar berita palsu tanpa semak kesahihan maklumat. Ini juga salah satu faktor menyebabkan berita palsu merebak semakin luas. Sebagai contoh yang boleh kita tengok, penyebaran maklumat ataupun berita palsu mengenai COVID-19 yang melanda negara kita. Akhir sekali, pengguna media sosial semakin banyak. Ini menyebabkan berita palsu semakin berleluasa. Seterusnya, kawan saya akan membentangkan cara menyelesaikan berita palsu dengan langkah yang kreatif. Terima kasih. Seterusnya saya akan membentangkan cara menyelesaikan berita palsu dengan langkah yang kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zuhaili bin Zaid Rosli, I19204-087. Okey. Jika masih terdapat kekeliruan dalam mengenai pasti berita tersebut sahih ataupun tidak, bolehlah menyemak berita tersebut di sebenarnya.my. Okey, langkah yang seterusnya, kita haruslah bijak menggunakan platform media sosial bagi menenggelamkan berita-berita palsu yang telah tersebar, sebagaimana kita boleh berkongsi ataupun ulang cap, iaitu retweet berita-berita yang sahih daripada sumber-sumber yang dipercayai. Okay, seterusnya, jika disabit kesalahan, boleh didenda RM50,000 ataupun dipenjara selama setahun atau kedua-duanya sekali. Seterusnya, untuk pengetahuan umum, SKMM menegaskan bahawa tindakan penguatkuasa akan dijalankan berdasarkan aduan daripada orang awam. Okay, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Kita masuk kepada kesimpulan. Saya akan terangkan kesimpulan secara ringkas. Jadi kesimpulannya adalah, dalam menerima ataupun menyampaikan sesuatu itu, untuk memastikan kebenaran dan kesahihan sesuatu berita itu, mestilah melalui proses supaya dapat mengkaji dan dapat meneliti khabar itu. Jadi yang terakhir adalah sebagai peringatan untuk kita semua, iaitu kita ni hendaklah menjauhkan diri daripada segala aktiviti yang melibatkan perintah palsu. Sebab apa? Sebab berita palsu ini banyak memberikan impak yang buruk kepada diri sendiri, mungkin kepada saya juga dan kepada masyarakat semua. Semoga
video ini bermanfaat kepada semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.